Muzium Kraftangan Kelantan ini siap dibina pada 9 Mac 1991 dan kemudiannya dikenali sebagai Kampung Kraftangan. Ia terletak di sebelah Jalan Hilir Kota bersebelahan dengan Istana Balai Besar. Muzium Kraftangan dirasmikan oleh Duli Yang Maha Mulia Raja Perempuan Kelantan pada 27 Julai 1991. Ia menjadi satu langkah awal dalam pembangunan semula industri kraftangan Kelantan di samping mempamerkan bahan-bahan kraftangan yang telah dilupakan oleh sesetengah golongan muda pada ketika ini. Bangunan ini menonjolkan keistimewaannya dari segi reka bentuk tradisi dengan menggunakan ukiran-ukiran bunga tempatan. Bahan-bahan mentah pula boleh dikatakan keseluruhannya dari negeri Kelantan sendiri, seperti buluh, kayu, atap dan lain-lain lagi. Di sini juga terkumpulnya hasil seni buatan tangan masyarakat Melayu Kelantan, sama ada untuk jualan maupun pameran. Antara koleksi-koleksi yang terdapat di sini ialah anyaman beraneka jenis, berbagai corak batik, sulaman dan juga ukiran kayu. Ukiran kayu adalah seni kraftangan yang telah lama wujud di kalangan masyarakat Malaysia, terutama bagi masyarakat Melayu. Seni ukiran yang dipersembahkan melalui bahan kayu ini sama seperti seni ukiran yang lain, cuma berbeza dari segi cara dan teknik pengukirannya. Seni ini berkembang luas kerana Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai hasil kayu yang banyak. Ukiran merupakan hasil seni rupa tradisi Melayu yang terulung. Sejarah seni ukir di tanah Melayu banyak terdapat dalam catatan sejarah, iaitu dalam Sejarah Melayu, di mana dikatakan seni ukiran tradisi telah ada sejak lebih 500 tahun dahulu. Pada ketika itu, orang-orang Melayu sudah memberi perhatian yang istimewa terhadap seni ukiran pada bangunan seperti istana dan rumah kediaman. Saya Puan Johaini binti Mazin, familia Kraftangan Kelantan. Batik, pembekal batik, contohnya macam kalau cok batik kan kita cari pembekal batik yang dulu-dulu. Kebanyakan yang dipamerkan di Kraftangan Kelantan tu ada yang teramat awal. Teramat awal contohnya macam cok batik tu yang dari kayu. Terdapat beberapa fungsi dalam karya seni ukir, antaranya ialah fungsi hias, fungsi magis dan juga fungsi simbolik. Bagi fungsi hias, karya seni ukir yang dibuat oleh para seniman hanya untuk hiasan, artinya motif ukir tersebut tidak mengandungi makna tertentu. Bagi fungsi magis pula, ukiran ini dibuat dengan mengandungi simbol-simbol tertentu dan digunakan sebagai benda magis yang berhubungan dengan kepercayaan dan spiritual. Contohnya, ukiran pada patung suku Asmat yang bernilai magis. Bagi fungsi simbolik pula, fungsi ukiran simbolik biasanya terdapat pada ukiran tradisional yang unik, iaitu untuk menyimbolkan hal-hal tertentu yang berkaitan dengan spiritual. Terdapat beberapa jenis motif ukiran yang diketengahkan oleh Muzium Kraftangan Kelantan, iaitu penggunaan motif berbentuk figura kaligrafi dan motif bunga. Motif-motif seperti ini paling banyak diguna pakai kerana sesuai dengan akidah Islam. Jenis floras rantau yang digunakan untuk mencipta motif ukiran antaranya ialah pokok kekacang, bunga cengkeh, bayam, bunga bakung, bunga cempaka, bunga kenanga, bunga anggrek, sulur bayung, daun peria dan pucuk paku dan sebagainya. Ini menunjukkan betapa inventif dan sekatan seni tangan para pengukir terdahulu dalam menghasilkan idea mereka sendiri tanpa mencurinya daripada orang lain. Tema kaligrafi boleh dilihat pada Muzium Kraftangan Kelantan oleh kerana pengaruh Islam yang kuat berbanding negeri-negeri lain di Malaysia.
Kelantan dan Terengganu mempunyai kepekaan motif art atau kaligrafi yang paling tinggi. Penggunaannya kadang-kala boleh digabungkan dengan tema bunga dan langit. Kebiasaannya, ukiran art ini dilakukan pada dinding atau pintu gerbang. Terdapat beberapa jenis ukiran yang dipamerkan di Muzium Kraftangan Kelantan. Antaranya ialah ukiran terbuk tembus, ukiran bunga timbul, ukiran arca, terakhir sekali ukiran kayu hanyut. Saya nak kata yang lama tak baik pun rasanya dah lama kan. Kalau tak ada yang baru, tak adalah yang lama. Macam kalau yang baru pun baik juga. Macam kalau dari segi pembuatan, contohnya apa yang awak songket ataupun batik. Kalau batik, kalau dia guna batik skrin ke batik yang mungkin lebih cepat daripada lukis, cantik. Kalau dia macam songket tu, kalau dia guna mesin lebih lagi cepat. Kalau guna tu lambat, berbulan-bulan tu mungkin satu line tu. Lebih kualiti kalau saya rasa songket dia lebih pada yang guna yang lama lah. Kalau di Kuala Terengganu tu saya rasa lebih kepada yang tulis. Sebab salah satu saya kata yang tahan lama. Kalau macam songket, bila dia buat yang tradisional. Bila dia buat yang kedua, okey, buat yang ini satu hari ni, buat yang kedua, dia tak akan sama. Limited edition.